أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Fadil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang diberi hidayah dan menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu Gemanur Iman pada malam ini. Moga ianya menjadi ilmu yang barakah, dilimpahi pahala dan menjadi amal ibadah yang diridai dan dirahmati Allah, insya-Allah. Kuliah maghrib kita ini daripada saluran Google Meet Gemanur Iman yang ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemanur Iman akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi bin Mustafa Pensyarah UiTM Kelantan dengan pengajian berkitab terjemahan Al-Minahwa As-Saniyah ala Wasiyah Matkuliyah karangan Syekh Abdul Wahab Asyarani. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin Ummul Quran Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita dan keluarga kita. Tidak lupa juga kepada para pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menjerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat. Jadi persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa 'azaima maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آمين يا رب العالمين. Semua muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diizinkan menjadi tetamu Allah dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan insya-Allah kita sambungan daripada pengajian kitab kita Al-Minahus Saniyah 'ala al-Wasiyatil Matbuliyah, wasiat-wasiat yang bernilai yang ditinggalkan oleh ulama, secara khususnya Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Dan kita dah masuk kepada tajuk perbincangan yang baru, iaitu perbanyakkan istighfar. Dah disebut beberapa daripada hadis Nabi SAW dengan fadilat berkaitan dengan istighfar, dan juga dia punya peranan istighfar dalam kehidupan kita yang dimulakan oleh pengarang kitab berkaitan dengan mereka yang berada dalam kesempitan rezeki. Seterusnya dia masuk kepada poin yang kedua, bagi orang yang berada dalam dosa ataupun dalam kemaksiatan, maka perlu juga dia istighfar. Yang ini insya-Allah malam ni kita sambung lagi peranan istighfar dan juga fungsi istighfar dalam kehidupan kita. Bagi orang yang berasa sempit dengan rezeki, maka perbanyakkan istighfar, dan disebut dengan hadisnya, orang yang berada dalam melakukan dosa, maka perbanyakkan juga istighfar, dan disebutkan hadis yang sebelum ini. Dan kita masuk kepada yang seterusnya pada muka surat 83, matan yang kedua, wa inda khitami jami'il a'mal.
Baik, qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid darain, kata pengarang kita. Wa 'inda khitami jami'il a'mali faqad ajma'a al-'arifuna 'ala istihbabi khitami jami'il a'mali bil istighfar. Wa fil hadithi annahu kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah ta'ala aqiba kulli maktubatin thalatha marrat tashri'an li ummatihi wa tanbihan lahum 'ala naqsi ta'atihim. Dan juga perbanyakkan istighfar ketika menutup segala amalan. Inda khitam, iaitu ketika mana penutup ataupun ketika mana selesai sesuatu amalan. Maka sesungguhnya pada arifin, siapakah golongan arifin? Iaitu golongan yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kita tak kenal ke Allah, ya kita kenal. Tetapi dibandingkan orang yang lebih kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin jauh beza kita dengan mereka. Seumpama orang yang kenal dengan bahayanya seekor ular yang berbisa, maka orang tersebut dia lebih takut kepada ular tersebut berbanding dengan kanak-kanak yang mungkin tidak tahu bahawa ular tersebut bisanya boleh mendatangkan kematian. Mereka hanya takut kalau kena gigit atau kena patuk dengan ular ni yang berbuat sakit, kan? Tetapi mereka tidak tahu kesannya boleh menyebabkan kematian. Maka macam mana kalau orang yang pakar berkaitan dengan ular ini, mereka lebih takut lagi. Kenapa? Kerana dia tahu setiap kali kena patukan ular tersebut, mungkin dengan bisa tersebut boleh segera dengan tempoh yang singkat sampai kepada jantung yang menyebabkan mungkin terhenti pernafasan dan sebagainya. Maka itu beza orang yang kenal dan orang yang tahu, dan beza di antara orang yang tahu sedikit dan orang yang lebih tahu mendalam dengan satu perkara. Maka sama juga orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak sama. Orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak sama. Kerana itulah golongan para nabi, para rasul ini iman mereka lebih jauh meninggalkan kita kerana mereka lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah iman manusia ini semua sama, maka bermaksud tidak ada perbezaan di antara kita para nabi dengan para sahabat. Tetapi disebabkan level ataupun peringkat mengenal Allah Taala itu dah berbeza-beza, maka ketika itulah salah satu yang membezakan iman di antara kita dengan para nabi dan golongan-golongan yang lain. Alhamdulillah. Maka sebab itulah ada satu istilah dia panggil golongan al-arifin, iaitu golongan yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mengikut daripada para arifin, orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan para ulama yang arif, bahawa sunat menutup segala amalan dengan istighfar. Maksudnya bila mana kita selesai melakukan sesuatu perkara, amal ketaatan, sama ada yang fardu ataupun yang sunat, maka tutuplah dengan istighfar. Sama juga dengan kita lepas daripada kita habis pengajian, kita akan istighfar sekurang-kurangnya dengan tasbih kafarah tersebut. Dan kenapa? Kerana sesungguhnya terdapat dalam sesuatu hadis, sesungguhnya adalah baginda Nabi SAW beristighfar kepada Allah SWT mengiringi setiap solat fardu sebanyak 3 kali. Itu nak menunjukkan bahawa setelah selesai sembahyang, maka Nabi akan istighfar. Jadi kalau orang kata tak ada zikir lepas daripada sembahyang, rupanya mungkin tak jumpalah dalil ini bahawa Nabi lepas daripada sembahyang, Nabi istighfar. Bahkan dalam lafaz yang lain disebut lafaz istighfar yang mana Nabi SAW ucapkan setelah daripada selesai sembahyang. Maka dengan lafaz-lafaz yang pelbagai dan juga dengan panduan yang ditunjukkan oleh para ulama, maka setelah selesai sembahyang kita ada lafaz istighfarnya. Sekurangnya astagfirullah, ataupun astaghfirullahalazim, ataupun astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih dan sebagainya. Kenapa? Kerana dianjurkan setelah daripada kita melakukan sesuatu amal ketaatan, istighfar, kerana hal ini untuk pensyariatan kepada umat dan memberi peringatan kepada mereka di atas kekurangan amal ketaatan mereka. Nak tunjuk bahawa dalam setiap amal ketaatan kita buat, mesti ada yang tak sempurna. Dan mesti ada kekurangannya. Pada zahirnya mungkin dah sempurna dah. Sebagai contoh sembahyang. Tadi kita dah sembahyang maghrib. Setelah daripada kita selesai sembahyang maghrib, kenapa kita tak bangun sembahyang lagi? Sebab apa kita tak bangun sembahyang lagi? Kita dah cukup dengan satu sembahyang maghrib dia, sekali je sembahyang maghrib. Sebab kita telah mengatakan dalam hati kita dan pada hukum fiqh yang telah kita belajar, sembahyang kita setelah daripada kita salam tadi, kita telah katakan dia telah sah. Sah daripada sudut mana? Sah daripada sudut hukum fiqhnya. Kita dah cukup dengan syarat, kita cukup dengan rukun. Kalaulah sekiranya tuan-tuan lepas daripada bagi salam, tuan-tuan rasa ada benda yang tak lengkap dengan sembahyang tadi, sama ada pada syarat atau pada rukun,
tentu tuan-tuan akan bangun balik. Tapi sebab apa tak bangun sembahyang balik? Sebab kita dah tahu bahawa secara hukum fiqh yang kita belajar, sembahyang kita dah sah dah. Nampak tak? Tetapi adakah yang sah pada zahir itu yang daripada sudut hukum fiqh dikira telah sempurna? Jawapannya adalah ya. Sempurna pada mengikut kadar ilmu kita. Mengikut kadar ilmu kita. Saya bagi contoh. Ada orang ni bila mana dia lapar, dia makan. Dia makan apa? Dia makan nasi. Dia makan nasi, lepas tu dia makan pula ada dengan lauk-lauk tertentu. Lepas tu ada pula jenis orang ni, di bila mana dia makan, mesti ada nasi, lepas tu dengan ada lauknya, mesti ada sayur pula. Ada pula jenis orang ni, bukan sekadar itu, ditambah lagi dengan ada buah-buahan dan sebagainya. Baik, bayangkan kalau orang yang jenis, kalau dia makan, mesti ada lauk, mesti ada sayur dan mesti ada buah-buahan. Bayangkan kalau sekiranya hari tu tak ada sayur. Kenyang tak? Ya, kenyang macam biasa. Tapi sempurna tak makanan dia sebagaimana biasa? Tak sempurna lah. Disebabkan yang sebelum ni memang dia akan makan sayur. Sayur tu adalah untuk apa? Untuk tambahan khasiat. Tambahan khasiat untuk tubuh dia dengan hasil dia makan sayur. Itu daripada sudut kajian yang tunjuk. Tetapi kalau dia tak makan, adakah itu menyebabkan dia tak kenyang? Tak. Tapi dia rasa macam tak lengkap makan dia. Kan? Maka sama juga. Kita setelah daripada kita selesai sembahyang, kita dah kata bahawa sembahyang kita dah sah dah. Syaratnya dah cukup, rukunnya dah cukup. Tapi adakah benda yang masih tak lengkap? Ya, ada masih benda yang tak lengkap, tak sempurna. Apa dia? Mungkin tak sempurna daripada sudut khusyuk. Itu sudah pasti. Mungkin lagi tak sempurna kenapa? Masa kita sembahyang timbul perasaan riak nak menunjuk. Mungkin masa sembahyang timbul rasa untuk ujub. Maka perasaan-perasaan ini dan apa yang berlaku dalam diri kita bukan dalam sekadar sembahyang. Mungkin berlaku ketika mana kita berpuasa, sama ada puasa sunat atau puasa fardu. Ketika mana kita bersedekah, ketika mana kita bayar zakat dan sebagainya. Maka setiap kali kita selesai daripada amal ketaatan pada Allah Ta'ala, maka disusuli dengan istighfar. Kenapa? Kerana mungkin saat ketika kita buat taat itu, ada benda yang mencacatkan dia. Benda yang menyebabkan tidak sempurnanya amal kita. Maka di situlah dia anjurkan kita supaya istighfar. So umpama bahasanya macam mana? Kan? Ya Allah, minta maaf, minta ampun ya Allah. Masa aku sembahyang tadi ada benda yang tak lengkap dalam hati aku ya Allah. Masih lagi kurang khusyuk aku ya Allah. Ya Allah, minta ampun, minta maaf ya Allah. Masa sedekah tadi ada timbul perasaan yang tak cantik dalam hati aku ya Allah. So umpama macam tu. Seumpama istighfar itu bercakapnya kita dengan Allah Ta'ala atas dasar memohon keampunan atas ketaatan yang kita buat tadi yang kita rasa memang tak lengkap dan tak sempurna. Daripada sudut yang zahirnya dah cukup. Tetapi daripada sudut lengkap kesempurnaannya ada. Kita sendiri yang tahu. Sama juga dalam ketika mana kita belajar. Awal-awal nak masuk, mungkin nak mengajar ataupun nak belajar, dah rasa macam dah bersedia dah. Dah baca doa dah. Hati tu dah rasa dah okey dah. Tapi bila mana tengah mengajar ataupun tengah belajar, dia timbul perasaan yang lain. Kan? Dia timbul kesalahan-kesalahan yang kita buat tanpa sedar dan sebagainya. So itu setelah daripada habis belajar, antaranya kita istighfar kepada Allah SWT atas kesalahan yang sengaja kita buat ataupun yang tak sengaja kita buat. Mudah-mudahan dalam yang kita buat tadi terus diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka setiap perbuatan kita disusuli dengan istighfar. Dan setiap amal perbuatan kita. Dan jangan nampak yang wajib saja, yang fardu saja termasuk yang sunat-sunat. Baik. Fa'ulima annahu yanbaghi lil 'abdi an yukthira min al-istighfari lailan wa nahara, sawa'un tadhakkara dhunuban mu'ayyanatan aw lam yatadhakkar. Wa bidzalika ya'manu al-'abdu min nuzulil bala'i 'alaihi liqaulihi ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan diketahui bahawa sesungguhnya sayogia, maksudnya sepatutnya bagi seseorang hamba bahawa memperbanyakkan istighfar di waktu malam dan siang. Maksudnya sepanjang daripada kehidupan kita, dalam keadaan kita sedar macam ni, istighfar, perbanyakkan istighfar. Dan dalam keadaan kita duduk istighfar, dalam keadaan kita makan mungkin ada istighfar, dalam keadaan kita buat ketaatan pun kita istighfar. Sepanjang masa kita istighfar, nak tidur pun nanti kita istighfar. Baik, sama ada dia mengingati dosa-dosa yang tertentu atau tidak mengingati. Sama ada kita istighfar di atas dosa-dosa tertentu. Jadi sekarang kita istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah, minta ampun tadi ada masa siang hari waktu sekian-sekian, ada dosa ni yang aku buat. Astagfirullahalazim, ya Allah, minta ampun dosa mataku ya Allah.
Aku tengok benda ni, aku tengok benda ni, aku tengok benda ni, sama ada secara live, sama ada melalui telefon, melalui gadget dan sebagainya. Jadi kita nampak dosa dan kita ingat dosa-dosa yang kita buat. Ataupun boleh dengan satu lagi, kita istighfar itu secara umum. Tak ada dikaitkan dengan mana-mana dosa. Tetapi kita tahu kita istighfar tu kerana kita ada dosa. Maksud tidak dikaitkan dengan dosa-dosa tertentu. Sama ada dosa mata ke, dosa telinga ke, dosa hati ke, kita tak kaitkan dengan benda tersebut. Tetapi di atas semua dosa yang kita lakukan. Itu dipanggil secara umum. Maka istighfar tersebut sama ada secara khusus dengan dosa yang kita ingat ataupun yang kita nak tuju ataupun tanpa ditujukan kepada mana-mana dosa tertentu. Tetapi pasti itu berdasarkan dosa yang ada dalam diri kita, zahir ataupun batin. Baik. Jadi perbanyakkan di atas semua benda tersebut. Dan dengan hal demikian, hamba ini akan aman daripada turunnya bala ke atas dirinya. Salah satu daripada asbab Allah Ta'ala menahan turunnya bala kepada seseorang kerana barakah daripada istighfar. Baik, itu asbab. Ini kita kena faham kenapa? Bersandarkan kepada firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ, dan tidaklah Allah Ta'ala mengazabkan mereka, وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, sedangkan mereka beristighfar. Bermaksud, dalam keadaan ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang istighfar, maka disitulah merupakan penghalang ataupun penyebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengalihkan bala ataupun menghalang bala tersebut daripada turun kepada sesuatu kaum ataupun kepada seseorang itu. Kan? Jadi itu asbab lah. Tetapi pada hakikatnya itu kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingat dan berulang kali kita sebut apa yang berlaku itu atas daripada kehendak Allah. Kan? Sama ada bala itu terhalang, bala itu turun, bala itu kena dan sebagainya atau tak kena, itu sebenarnya hakikat kehendak Allah. Allah Ta'ala pada azali dah atur dah apa yang akan berlaku kepada diri seseorang hambanya, apa yang akan berlaku kepada kita dan apa yang tak akan berlaku. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam syariatnya, dia nak tunjuk supaya hamba ini ada ruang untuk ikhtiar dan untuk dia berusaha. Ikhtiar dan berusaha tersebut adalah wasilah untuk dia dapat pahala. Baik. Sebenarnya pada istighfar tersebut bukan sekadar kita memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Bukanlah dia menjadi asbab untuk dihalang ataupun disekat bala tersebut daripada turun. Tetapi asbab daripada dia melafazkan istighfar, dengan lafaz istighfar tersebut merupakan pengampunan, merupakan salah satu daripada perbuatan yang dikira sebagai pahala bagi dia. Kan? Yang kita buat itu, contoh sekarang kita tengah duduk dalam majlis ilmu. Bukannya ustaz itu yang memberi ilmu, bukan kita itu yang belajar yang menyebabkan kita dapat ilmu. Itu hanya asbab semata-mata. Hakikatnya ilmu itu datang daripada Allah yang maha berilmu. Kan? Allah Ta'ala yang maha berilmu memberikan ilmu kepada kita. Bagi ilmu pada tuan-tuan, bagi ilmu kepada saya. Cuma majlis yang kita buat ini, adanya orang yang bercakap, adanya orang yang dengar. Majlis ini dikira sebagai perbuatan yang membolehkan kita itu dapat perkiraan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala meletakkan fadilat. Meletakkan fadilat tertentu supaya menarik minat kita untuk melakukan sesuatu amal. Ada orang bila mana tak ada satu fadilat, dia tak rasa semangat sangat. Maka Allah Ta'ala letakkan fadilat. Dan ada juga bila mana diletakkan sesuatu kelebihan, ataupun fadilat lah juga, kelebihan-kelebihan tertentu yang menyebabkan orang tersebut tertarik untuk melakukan amal. Salah satunya, menarik seseorang itu supaya dia terhalang daripada bala, maka perbanyakkan istighfar siang dan malam. Dan jadi janganlah kita kata, hari ni tak istighfar. Sebab aku tak istighfar lah, sebab Allah Ta'ala turunkan bala ni. Hakikat Allah Ta'ala turunkan bala itu kerana kehendak Allah Ta'ala. Tetapi disebabkan bila mana turunnya bala tersebut, sebenarnya Allah Ta'ala nak tegur kita. Menyebabkan kita teringat, rupanya hari ni aku lalai. Hari ni aku lupa. Hari ni aku cuai. Yang menyebabkan aku kurang istighfar ataupun aku tak istighfar kepada Allah SWT. Yang sebelum ni istighfar? Ya, sebelum ni istighfar. Tetapi yang sebelum ni tak turun bala, sebab Allah Ta'ala tak nak. Kena faham konsep akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah Ta'ala turunkan itu kerana apa? Kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bila mana turun itu menyebabkan kita sedar, maka menarik hati kita, menarik diri kita untuk kembali istighfar pada Allah Ta'ala. Perbuatan istighfar itu merupakan wasilah untuk kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maka Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tak mengazabkan mereka
sedangkan ada daripada kalangan yang mereka yang beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita istighfar, tuan-tuan, turun juga bala, jangan marah istighfar. Jangan marah istighfar. Kita yakin, ya Allah, ini kehendak kamu, ya Allah. Habis yang istighfar ni tak jadi apa? Tak, istighfar tu memang jadi. Jadinya apa? Jadi pahala untuk kita. Kan? Ataupun mungkin di situ Allah Ta'ala nak tegur. Kamu istighfar tetapi bala masih turun. Kenapa mungkin Allah Ta'ala nak jentik hati kita? Kamu istighfar itu mungkin belum ikhlas. Kamu istighfar itu mungkin dalam keadaan lalai. Kamu istighfar itu dalam keadaan hanya istighfar tetapi tidak ada dikaitkan dengan mana-mana dosa. Sekadar nak istighfar. Ataupun kamu istighfar tu sebab kamu nak menunjuk-nunjuk bahawa mulut kamu sentiasa istighfar, mentang-mentang depan orang dan sebagainya. Itu mungkin teguran-teguran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok asbabnya kat situ. Tetapi hakikat hati kita dah pasak. Apa berlaku adalah ketentuan dan keinginan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Barulah hati jadi tenang. Kan? Hati tenang. Hati ni tak cepat gelisah. Hati ni boleh menerima. Hati ni belajar untuk menerima. Kenapa? Kerana kita tahu benda yang hakikat dan kita tahu mencari hikmah. Dan kita cuba mencari hikmah. Kan? Ada orang tu berkahwin, lepas tu bercerai. Kahwin, cerai. Kahwin, cerai. Contoh je kan? Maaf, ini contoh. Kenapa? Kerana ada hikmah yang Allah Ta'ala nak tunjuk. Mungkin dia mencari salah orang, dia tak mencari salah dia. Mungkin di situ ada Allah Ta'ala nak tegur. Kan? Mungkin banyak dia menampakkan orang yang salah. Pasangan dia salah, dia tak nampak dia yang salah. Jadi disebabkan benda tersebut belum lagi terkesan dengan diri dia, Allah Ta'ala buat berulang-ulang kali. Kan? So umpama kita ni, bila mana kita belajar naik basikal kan, atau kita belajar naik motor, mungkin ada waktu yang kita jatuh awal-awal. Jatuh beberapa kali. Bila mana berkali-kali kita jatuh, nampak tak kita akan beringat dengan benda tu? Maksudnya lepas ni aku tak boleh buat benda ni. Kalau kuat macam ni, mesti aku akan jatuh. Macam begitulah dalam hidup kita. Allah Ta'ala buat berkali-kali. Sebab apa? Supaya kita makin lama makin kuat hati kita. Makin kuat iman kita. Dan mungkin di situ merupakan satu bentuk teguran yang belum memberi kesan pada hati. Maka Allah Ta'ala menegur dengan boleh kita katakan dengan drama ataupun dengan cerita yang sama, tetapi episodnya berbeza. Dan nampak sama je, minta Mas ambil contoh je lah. Berkahwin, bercerai, berkahwin, bercerai, berkahwin, bercerai. Tapi kenapa dengan perceraian yang ketiga tu menyentuh hati dia? Kenapa di situ? Mungkin kat situ dah Allah Ta'ala mula buka hikmah dia. Maka sama apa-apa saja dalam kehidupan kita yang berlaku, itulah hakikatnya Allah Ta'ala nak tunjuk. Hakikat letak sesuatu terjadi kerana ketentuan Allah. Dalam masa yang sama, kita mencari hikmah. Mencari hikmah tu macam mana? Mencari apa sebenarnya Allah Ta'ala nak tegur aku. Dan mencari salah kita. Bukan mencari salah orang. Baik. Maka di sini disebut bahawa perbanyakkan istighfar, asbabnya dan fadilatnya, kelebihannya, insya-Allah Allah Ta'ala akan menghalang bala itu turun kepada kita, insya-Allah. Kan? Sebab tu kalau banyak sangat berlaku musibah dalam kehidupan kita, istighfar banyak-banyak. Kan? Istighfar banyak-banyak. Supaya apa? Supaya kita nampak kita tu kembali pada Allah SWT dan hati kita itu tidak lalai. Dan banyak sangat terikat dengan urusan-urusan dunia sampaikan kita hanyut dengan kenikmatan dunia tersebut. Lalai jauh dengan Allah, maka banyakkan istighfar. Baik. Tambihun, peringatan. Yata'akkadu 'ala al-'abdi kathratul istighfar kullama i'taqada an-nasu fihi al-khair wa huwa fil batin 'ala khilafi dhalik wa ma dama lil 'abdi sariratun yaftadihu biha fid dunya wal akhirah fallaiqu bihi kathratul istighfar wal khawfu bitalbisihi 'ala an-nas. Adalah sangat dituntut. Ini peringatan. Adalah sangat dituntut ke atas seorang hamba untuk memperbanyakkan istighfar setiap kali manusia beranggapan terdapat kebaikan pada dirinya. Sedangkan secara hakikat dia tidak seperti itu. Jadi orang nampak kita baik. Oh, ustaz ni baiknya, ustaz ni waraknya, ustaz ni ni nampak dia duk cerita. Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar saat ketiga mana orang puji kita. Kan? Banyakkan istighfar bila mana orang puji kita. Sebab apa? Sebab kita tahu setakat mana sebenarnya kebaikan kita. Tak maaf sebut kadang-kadang kita depan orang baik. Tapi hakikat sebenarnya kita bukan macam tu. Bermaksud kita boleh mengaku pada diri kita ini, kita ada sifat-sifat munafik. Bukan kita munafik, tetapi kita ada sifat-sifat munafik, iaitu sifat yang mana tidak jujur dalam kehidupan kita. Sebab tu belajar jujur ni sebenarnya kita bukan belajar jujur dengan manusia semata-mata.
kita belajar jujur dengan Allah dan kita belajar jujur dengan diri kita sendiri. Kan? Jangan nampak kita kena jujur dengan orang je. Oh, kalau berniaga kena jujur dengan orang. Habis, kena kejujuran kita dengan diri kita. Kita jujur dengan Allah SWT. Setakat mana? Kan? Jadi sebab itulah, bila mana kita ni, orang puji kita, sebenarnya kita tahu. Tak, sebenarnya aku tak layak dapat pujian tersebut. Kan? Tapi dia orang puji, biarkanlah. Tapi jangan kita terangkat dengan pujian. Masa orang puji tadi, Astaghfirullahalazim, ya Allah, minta ampun ya Allah. Yang mereka nampak itu bukan realiti mungkin ya Allah. Ataupun dalam masa yang sama, dalam kita istighfar, kita amin ya Allah. Mudah-mudahan apa yang mereka ungkapkan tadi kebaikan, mudah-mudahan itu adalah betul dan kembali juga kepada mereka. Tapi dalam masa yang sama istighfar. Takut-takut apa? Takut-takut apa yang mereka nampak kebaikan pada diri kita adalah sandiwara ataupun lakonan kerana kita berhadapan dengan orang saja kita baik. Sebab tu dia anjurkan, ingat bila mana orang banyak puji kita, orang nampak kebaikan kita, orang angkat kebaikan kita, istighfar banyak-banyak. Kan? Sebab apa? Sebab kita tahu hakikatnya. Yang kedua, kenapa juga kita kena istighfar pada masa tersebut? Supaya tidak, walaupun kebaikan tersebut memang betul, orang puji kita, kita istighfar juga supaya apa? Supaya diri kita ini tidak merasakan bahawa itu adalah kebaikan kita pada hakikatnya. Supaya kita sedar bahawa kebaikan itu sebenarnya Allah Ta'ala yang menyebabkan kita ni buat baik. Kalau kita nampak kebaikan itu memang kita semata-mata, maka saat ketika itu kita telah menenggelamkan yang memberi kebaikan tersebut. Siapa? Allah. Sebab itulah bila kita makan, kita merasakan sedap makanan tersebut, sebenarnya kesedapan makanan itu adalah ujian dalam hidup kita. Memang kita makan ini kerana kita lapar. Saat ketika makan, kesedapan itu Allah Ta'ala letak pada lidah. Tetapi syukurnya kita, Allah Ta'ala ajar, dengan sedapnya kamu rasa makanan itu pada lidah, dan rasa nyamannya bila mana makanan itu masuk pada perut, biarlah rasa syukur kamu, iaitu terima kasih kepada pemberi rasa sedap tadi. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah salah satu daripada amalan Syekh Ismail Osman Zain, diceritakan oleh anak-anak muridnya, antara amalan Syekh Ismail Osman Zain, salah seorang daripada ulama Yaman yang berada di Mekah dan meninggal dah lama dah, antara daripada amalan dia, tiap-tiap kali makan dia baca bismillah. Kita pun sama juga, kita baca bismillah kan. Tapi yang bezanya dia ni bismillah pada tiap kali suapan. Kita bismillah pada awalnya. Cuba tuan-tuan buat, dia akan rasa lain. Bila mana kita suap dengan bismillahirrahmanirrahim, pada awal itu kita merasakan ini nikmat, ini rezeki Allah SWT. Tapi bila mana kita makan itu, ya Allah sedapnya, sedap, tambah lagi. Situ kita dah rasa dengan nikmat dunia. Tak apa, tidak masalah merasakan dengan nikmat dunia sebab kita duduk atas nikmat dunia. Tetapi kita nak latih diri kita, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, ini nikmatnya sedap ya Allah, ini nikmat ya Allah, sedapnya ya Allah makanan ini. Dengan cara macam mana? Salah satunya Syekh Ismail Osman Zain, bila mana makan suapannya bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi bismillahirrahmanirrahim. Suapan itu dengan bismillah menyebabkan dia mengingat kepada pemberi nikmat itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah saat ketika orang puji kita, biarlah betul, walaupun betul kebaikan itu ada pada diri kita, tetapi kita tetap istighfar. Kenapa? Takut-takut kita lalai dan tenggelam dengan pujian di atas kebaikan dan juga apa saja yang ada baik pada diri kita tadi. Takut kita tak nampak kebaikan itu hakikatnya daripada Allah SWT. Baik. Selama mana terdapat satu rahsia bagi hamba yang membolehkannya menjadi hina dengan sebabnya di dunia dan di akhirat, maka selayaknya dia memperbanyakkan istighfar dan berasa takut kerana dia telah mengelirukan manusia. Takutnya apa? Ada rahsia lah dia disembunyikan. Di depan orang ni nampak baik, tapi sebenarnya ada rahsia. Hakikatnya dia dengan diri dia sendirinya. Sebab tu saya guna istilah jujur tadi. Jujur pada diri kita sendiri, jujur kita dengan Allah Ta'ala, jujur kita dengan sesama manusia. Kan? Saat ketika kita jujur dengan diri kita, kita jujur dengan Allah SWT, kita akan buat sebaik mungkin. Maka di situ tidak ada istilahnya talam dua muka, tidak ada istilahnya hipokrit, dan tidak ada istilahnya sifat munafik. Kan? Sifat munafik. Saya ingat seorang guru saya, dia kata, ya saya tahu memang saya ni ada sifat munafik. Dia tak mengatakan dia munafik, tapi dia mengakui dia ada sifat munafik. Apa dia? Kadang-kadang daripada sudut percakapan dia, daripada sudut kejujuran dia. Kan? Yang dia tahu bahawa apa hakikat dia berlaku dalam dirinya. Orang puji dia nampak alim, orang puji dia nampak warak dan sebagainya, tapi hakikat dia tahu dia macam mana. Itulah kita sebenarnya. Orang puji kebaikan kita macam mana pun, kita tahu hakikatnya kita tu macam mana. Maka banyakkan istighfar saat ketika orang memuji kita,
dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Tapi kita syukur sebab kita boleh buat kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan untuk makin buat benda baik. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali saat ketika bila mana orang puji dia, maka dia berdoa dengan Allah Subhanahu Taala. Dia istighfar dan dia berdoa dengan Allah Taala. Minta Allah Taala ampunkan dia di atas apa yang mereka tidak tahu. Ya Allah, ampunkan aku di atas apa yang mereka tak tahu. Maksudnya orang puji aku macam ni tetapi hakikatnya dia orang tak tahu. Ampunkanlah ya Allah. Sebab apa? Sebab aku lebih mengetahui apa sebenarnya berlaku dan apa sendiri aku yang buat dengan perbuatan tersebut. Itulah kita kan. Jangan rasa hebat bila mana orang puji. Jangan terlalu seronok dengan pujian. Latih diri kita, kalau tak dapat pujian pun tak apa. Kalau orang puji pun alhamdulillah, pujian itu layaknya bagi Allah Subhanahu Taala. Aku tak layak menerima pujian. Sebab apa? Sebab yang buat baik itu nampaknya aku, tetapi Allah Taala yang aturkan untuk buat baik. Kita pujuk hati kita kan. Tapi latih diri untuk buat baik. Jangan kita halang orang buat baik kan. Baik. Waqad qalu asyarrun nasi an yadhunnu an-nasu fihi al-khair wa huwa fil batin ala khilaf dhalik. Fa idza takhallaqa bima tazannahu an-nasu fihi kana lahu hukmun akhar. Fa inna min syartil kamil an yashhada kamalahu wa naqsahu ma'an liyu'tiya kullan minhuma haqqahu min asy-syukri wal istighfar. Sesungguhnya mereka berkata manusia yang paling jahat adalah seorang yang dipandang baik oleh manusia sedangkan secara hakikat dia tidak begitu. Allahu akbar. Ulama kata orang yang jahat ni orang yang nampak baik pada pandangan manusia tapi hakikatnya bukan macam tu. Yang mungkin kita boleh guna istilahnya orang yang munafik. Orang yang munafik daripada sudut perbuatan, bukan munafik daripada sudut akidahnya. Dia masih lagi beriman pada Allah Ta'ala, dia yakin Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang layak disembah dan dia tak sembah selain daripada Allah SWT. Tetapi munafik daripada sudut perbuatannya mungkin kerana tidak ada kejujurannya. Depan manusia mungkin bertopeng-topeng, tapi belakang manusia itulah realitinya sendiri. Tapi bukannya kita nak supaya aku benda jahat ni kita nak tunjuk pada orang. Jangan kita guna alasan macam tu. Aku kena jadi diri aku sendiri. Jadi yang baik, baiklah. Yang tak baik tu memang aku macam tu pun. Tak boleh. Bermaksud sekarang, kita masih lagi diajar dalam syariat untuk melakukan kebaikan. Sama ada kebaikan itu secara zahir ataupun secara batin. Secara jelas ataupun secara tersembunyi. Tetapi apa-apa saja benda yang tak elok, benda maksiat itu jangan kita buat. Betul, kita tahu kita ni tak boleh tinggal maksiat sepenuhnya. Tapi depan orang janganlah kita buat. Kan? Sekurang-kurangnya bila mana depan orang, kita tidak menjadi asbab orang itu akan buat maksiat. Hati-hati tuan-tuan, kita tak tahu kita ini sebenarnya ada follower masing-masing tanpa disedari. Saya guna istilah tu supaya kita faham. Kita ada follower. Zaman sekarang orang sebut follower kan. Orang-orang yang mengikut kita ataupun orang yang respect kita. Dia pandang kita tu pandang dengan satu pandangan penuh dengan kekaguman. Dia pandang kita dengan pandangan kehebatan. Jadi apa saja yang kita buat sebenarnya dia anggap kita ni sebagai idola. Walaupun dia tak cakap tapi sebenarnya dalam hati dia seumpama macam tu. Mungkin kita tak tahu. Sampaikan kalau sekiranya orang bagi nasihat, dia tak dengar. Tapi bila mana kita bercakap, dia memang ambil peduli benda tersebut. Dan kita tak ambil, dan kita tak tahu mungkin. Maka hati-hati bila mana melakukan maksiat. Jangan kita menzahirkan maksiat walaupun kita ni tak mampu meninggalkan maksiat. Tapi saat ketika depan orang, sekurang-kurangnya ada kekuatan untuk kita tak buat maksiat. Tapi kalau kita kata, aku nak jadi diri aku sendiri, memang aku boleh buat maksiat. Dan ini sebenarnya aku tak nak hipokrit. Tapi bayangkan, dalam keadaan kita dah buat maksiat tadi di hadapan orang, itu terang-terangan, sama ada terang-terangan istilahnya orang boleh nampak ataupun dalam bentuk media sosial dan sebagainya, maka macam mana dengan orang yang mana respect kita tadi? Orang yang mana jadikan kita sebagai idola tadi? Mungkin itu menjadi salah satu daripada pegangan dia. Oh, dia buat tak apalah macam ni. Bermaksud kita telah membentuk atau membuka satu ruang untuk dia sendiri buat maksiat. Sebab apa? Sebab dia adalah follower kita mungkin. Dia adalah orang yang mana respect kita. Dia adalah orang yang mengkagumi kita. Ni hati-hati. Kita tak tahu. Sama juga depan anak. Bukan kita bermuka-muka. Hakikatnya kita tak nak tunjuk benda jahat dan kita tak nak ajar anak kita buat jahat. Tetapi kita tahu kita lemah. Kan? Ada benda juga maksiat yang kita buat. Tapi benda tersebut kita tak tunjuk. Supaya apa? Nanti kalau kita buat, confirm anak ikut. Kena pula anak tu yang masih dalam proses pembesaran. Dalam proses belajar, dia akan nampak benda tersebut.
Cuba tengok anak kita bercakap macam mana. Kan? Kalau anak kita cakap lembut, sebab kita tu jenis cakap lembut. Kalau anak kita jenis bercakap, dia punya tone dia tu mungkin naik turun, ataupun mungkin sampai jadi satu tone yang agak menyakitkan telinga mendengar. Cuba tengok diri kita. Kenapa? Kerana dia ambil daripada situ, salah satunya. Maka macam mana kalau kemaksiatan? Maksiat itu kalau kita sendiri tak sembunyikan, anak sendiri lihat, maka ketika itulah seumpamanya kita mengajar anak kita buat maksiat. Dan macam mana daripada sudut saluran dosanya. Saya bagi contoh. Dalam rumah mungkin ramai yang ada TV, kan? Ada televisyen masing-masing. Masa kita duduk santai-santai dengan ahli keluarga, duduk dengan anak, kan? Mungkin hari Minggu dan sebagainya, buka rancangan dan sebagainya. Bayangkan sebelah tu ada anak lelaki. Kita sebagai seorang ayah, buka rancangan televisyen, ada orang perempuan yang tak tutup aurat. Ialah pakai baju macam biasa, cuma tak pakai tudung je. Kita bertengok, alah televisyen je lah. Jadi apa agak-agak yang berlaku dalam hati anak masa tersebut? Dia kata, ayah aku pun tengok, tak ada masalah, aku boleh tengok lah. Kan? Sama juga anak yang tengok kepada mak tu. Mak tengok juga orang lelaki dalam cerita tu pakai seluar pendek. Kan? Habis, tak ada masalah lah kalau dia tengok pun. Nampak tak? Jadi pada masa tersebut, kita tahu kita ni ada dosa dan kemampuan untuk meninggalkan dosa tu kita masih lemah. Tapi jangan tunjuk benda tersebut yang menyebabkan jadi satu ikutan anak, orang sekeliling kita dan sebagainya. Memang kita tak hipokrit, tetapi kita tak nak mengajar benda-benda yang tak elok. Tapi saat ketika kita itu buat benda yang baik depan orang puji kita, kita tahu, ya Allah, aku ni terpaksa buat macam ni, ya Allah. Supaya apa? Sebab aku tak nak mereka ikut aku. Tapi hakikat aku tahu, ya Allah, aku bukan macam ni, ya Allah. Tapi aku terpaksa. Sebab ini cara yang Islam ajar. Supaya apa? Supaya kita tidak mengajar benda-benda buruk. Dan dalam masa sama, pujian yang kita dapat tu kita tahu, ya Allah, ini bukan hakikatnya diri aku. Nampak tak? Ini bukan hakikat diri aku. Tetapi aku masih dalam proses untuk jadi yang baik. Yang sebenarnya apa yang dia ajar itu, yang diajar oleh para ulama supaya kita istighfar, supaya kita itu tidak merasakan diri kita hebat dan kita tidak tenggelam dengan pujian yang mana dipuji oleh manusia. Kan? Jadi sebab itulah manusia paling jahat, manusia pandang baik, hakikatnya dia bukan macam tu. Itu kata ulama. Kasarnya bahasa, kan? Supaya apa? Supaya dia nak ubah diri kita. Kan? Walaupun pada aspek dakwah tadi kita sebut macam itulah. Tetapi pada hakikatnya kita ketahui diri kita tak baik lagi. Tapi kita dah belajar nak jadi baik. Sampai masa Allah Ta'ala bentuk kita. Kan? Sebab hasil daripada kita nak jadi baik. Allah, kenapa dia gunakan asyarun nas, sejahat-jahat manusia? Supaya bila mana benda ni, ayat ni digunakan pada diri kita sendiri, kita rasakan, ya Allah, aku masih lagi tak cukup baik, ya Allah. Aku masih lagi proses dah belajar nak jadi baik. Kan? Ada bahasa kadang-kadang kena guna kasar. Ada bahasa kadang-kadang kena lembut. Ada bahasa kadang-kadang kena santai sikit. Tapi ada masa kita kena guna bahasa yang agak sentap sikit lah. Itulah bahasanya. Kan? Maka apabila dia berakhlak dengan apa yang disangka oleh manusia, padanya adalah bagi hukum yang lain pula. Kerana sebahagian syarat seorang yang kamil itu sempurna, bahawa dia menyaksikan kesempurnaan dan kekurangannya seiring supaya dia dapat memberikan kepada kedua-duanya haknya daripada syukur dan juga istighfar. Orang yang sempurna, maksudnya orang yang menuju kepada sempurna, yang sempurna sebetulnya adalah Rasul je lah. Kan? Tetapi kita ni boleh menuju kepada sempurna daripada sudut sempurna akhlak. Dengan mengikut akhlak Rasulullah. Maka orang yang sempurna akhlak dia, dia akan tahu kesempurnaan dan kekurangannya. Jadi sempurna dia akan syukur Allah SWT. Kekurangannya, dia akan istighfar pada Allah SWT. Nampak tak? Jadi setiap apa yang baik yang kita buat, syukur, ya Allah, terima kasih, ya Allah, kamu izinkan aku jadi baik, ya Allah. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, kamu yang gerakkan aku untuk buat benda baik, ya Allah. Nampak tak? Kita syukur. Bukan kata kita diri kita, tapi terima kasih, ya Allah, kamu yang buat benda ni. Barulah kita merasakan bahawa kebergantungan kita pada Allah Ta'ala dan syukur kita semakin bergerak pada Allah Ta'ala. Kan? Terima kasih, ya Allah, kau pilih, ya Allah, aku untuk jadi ahli tahajud. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, malam tadi bila bangun tahajud, pagi tadi kan? Lepas daripada kita bangun pagi semalam, ya Allah, terima kasih, ya Allah, syukur, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Kan? Maksudnya terima kasih kita pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kebaikan yang kita buat itu, yang kita nampak bukannya terbitan daripada diri kita pada hakikatnya. Dan
saat ketika kita latih diri tersebut dalam keadaan syukur dengan nikmat kebaikan yang kita buat, kerana Allah yang Ta'ala yang izinkan, maka orang puji pun kita tak rasa apa. Kan? Orang puji pun tak rasa apa. Dan sebab apa? Sebab kita merasakan bahawa benda tersebut memang kurniaan pinjaman daripada Allah Ta'ala. Dan saat ketika benda yang tak baik pada akhlak kita yang kita buat, pada perbuatan kita buat, kita istighfar, ya Allah minta ampun. Dengan dosa tadi aku buat macam ni. Maka itulah proses menuju kepada insan kamil. Insan yang sempurna daripada sudut akhlak. Kebaikan yang dibuat, syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala yang mengizinkan dia untuk buat benda tersebut. Dan juga daripada kekurangan dia buat, istighfar kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana itu salah diri dia. Sandarkan kepada dirinya. Hari-hari kita berperang dengan benda ni. Itulah kita. Hari-hari duk berperang dengan diri kita. Nak syukur pun kita kena berperang dengan diri kita. Nak istighfar pun kena berperang dengan diri kita. Itu realiti kehidupan kita. Nak terima kasih pada orang pun rasa susah. Atau patah lagi nak terima kasih pada Allah. Memang kita ucap Alhamdulillah. Zikirnya Alhamdulillah. Tetapi Alhamdulillah itu dasarnya macam mana? Rasanya macam mana? Terima kasihnya kat mana? Berperang dengan diri kita. Itu dia panggil lumrah kehidupan kita. Sebab kita takkan duduk dalam keadaan tenang, relax, sepanjang masa tak ada kerja, tak ada. Dengan istilah orang kata pencen dengan kerja pun, tapi kita tak pencen kerja kita dengan Allah. Sebagai hamba Allah Ta'ala. Berperang untuk jadi orang yang bersyukur, berperang untuk menjadi orang yang sentiasa istighfar pada Allah Ta'ala. Wa ma dama naqisan fahuwa tahta hukmi ma syahidahu min naqsin aw kamalin fi halatayn mukhtalifatain. لأنه صاحب عين واحدة بخلاف الكامل فإنه صاحب عينين أو عين لا تزاحم عين صاحبتها وقل من يتفقد نفسه في ذلك والغالب في الناس محبته لكثرة اعتقاد الناس فيهم فوق ما يستحقونه ولا يكاد أحدهم يستغفر من ذلك فاعلم ذلك يا أخي. Kita habiskan kat sini. Baik. Dan selama mana dia seorang yang naqis, iaitu kurang, maka dia berada di bawah hukum apa yang dia sendiri saksikan daripada kekurangan atau kesempurnaan pada kedua-dua hal yang berbeza itu. Kerana dia merupakan empunya mata yang satu, berbeza dengan orang yang kamil, iaitu orang yang sempurna. Sesungguhnya dia empunya dua mata atau satu mata yang tidak menyanggah mata sahabatnya. Baik, jarang sekali orang yang sedar tentang dirinya pada hal demikian. Orang yang nakis, orang yang kurang. Maksudnya kekurangan daripada sudut belum sampai pada tahap yang kamil. Yang tadi kita sebut sebagai insan kamil, iaitu seorang yang sempurna daripada sudut akhlaknya. Kita nak sempurna daripada sudut fizikal tak boleh. Dan saya macam ni lah sayanya. Sebab Allah Ta'ala buat macam ni. Tuan-tuan duduk depan cermin. Itulah tuan-tuannya. Jangan tiba-tiba kita nak jadi orang ni cantik lah, aku nak jadi macam dia. Dah cukup dah. Kita macam ni je. Fizikal kita macam ni je. Kan? Tetapi kita boleh lebih berlumba-lumba daripada sudut cantiknya dan sempurnanya akhlak kita. Yang tu kita boleh. Maksudnya akhlak kita takat ini, kita boleh pergi lagi. Lebih. Itu dipanggil kepada insan kamil. Insan yang sempurna adalah mereka yang menyempurnakan akhlaknya sesuai dengan akhlak baginda Nabi SAW. Bukan menyempurnakan seumpama fizikal baginda Nabi SAW. Tak boleh. Nabi itu memang Allah Ta'ala buat macam tu dah. Beza-beza, semua beza. Tapi akhlaknya boleh, ada ruang lagi. Maka bila mana orang yang tak sempurna ini, orang yang nakis, kita letak diri kita lah, saya sendiri. Maksud kita belum lagi sampai sempurna daripada sudut akhlaknya. Kenapa? Kerana sifat marah masih lagi belum dapat dikawal. Sifat hawa nafsu kita masih lagi duduk menang, dia kadang-kadang kalah kita. Sifat sangka buruk masih ada lagi. Sifat mazmumah ni masih lagi ada. Itu sifat nakis, sifat kekurangan kita. Maka sebenarnya kadang-kadang kita tidak nampak secara jelas kedudukan kekurangan kita. Berbeza dengan insan kamil. Insan kamil itu dia nampak kekurangan dan kelebihan dia. Orang yang mana nakis, yang kurang itu, kadang-kadang dia tak nampak kekurangan diri dia. Dan dia tak nampak kelebihan benda tersebut. Yang kelebihan perlu disyukuri, kekurangan itu perlu diistighfarkan. Tetapi insan kamil, dia nampak kelebihannya, maka dia akan syukur pada Allah SWT. Kekurangannya, dia akan nampak
Sebab apa? Sebab ini perlu istighfar kepada Allah SWT. Memang dia buat benda tu tak sempurna, masih lagi ada. Tetapi dia nampak benda tu. Dia nampak dan dia tahu arahnya nak bawa hati dia dan nak bawa diri dia. Sebab tu kita syukur pada Allah SWT kan. Masa kita buat dosa tu, kita tahu benda tu salah. Tapi ialah kadang-kadang kita kalah dengan ikutan tolakan hawa nafsu dan juga bisikan syaitan. Tapi lepas daripada buat dosa tu, ya Allah, kita rasa menyesal sepenuh-sepenuhnya dan kita rasa, ya Allah, sebab apalah aku buat benda ni, ya Allah. Itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala masih lagi tarik dan kenalkan kepada diri kita bahawa kamu itu duduk dalam keadaan maksiat. Dan maksiat kamu tahu benda tersebut salah dan menyebabkan kamu ni nak taubat pada Allah SWT. Jadi maksiat itu sebenarnya alat membawa seseorang itu kepada Allah. Cuma kadang-kadang bila mana maksiat itu dia tenggelam dalam maksiat ain tu masalah. Kan? Jadi orang yang orang yang baik ni, orang yang kamil ni, bukan dia tak buat dosa. Tak ada orang tak buat dosa melainkan nabi je. Para nabi dan para rasul ini mereka duduk dalam keadaan maksum. Tetapi kita ni, kita kan maksiat ni, alim macam mana, nama tok guru macam mana, syekh macam mana pun mesti ada dosa. Tetapi yang membezakan saat ketika dosa itu dibuat, mereka itu makin dekat pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana penyesalan terhadap perbuatan dosa tersebut menarik dia ke arah Allah Ta'ala. So umpama macam ni lah. Kan? Saya pernah dimasukkan jarum. Jarum tu dia nak ambil, nak ambil buang darah tu. Kan? Jadi bila mana masuk jarum tu, ya Allah, sakitnya. Kan? Jadi isteri saya tu, bila mana dia kena masuk jarum tu, senapa? Okey je. Saya tanya tak sakit ke? Dah biasa dah. Kalau masuk ward, bila mana nak beranak, biasa benda tu masuk, dah biasa dah, lali dah. Oh macam tu kita ni tak biasa kena, kali pertama kena, sakitnya. Kan? Jadi macam tu lah kita. Ada orang ni, saat ketika dia itu dah tahu macam mana nak manage dia punya kedudukan nafsu maksiat yang dia buat, dia boleh manage. Tapi ada orang tu dia tak boleh manage. Sebab apa? Dia tak biasa. Kan? Itu gambaran sebagai contoh. Mungkin tak kenal pada masa tersebut. Maka itulah hakikat diri kita. Kadang-kadang bila mana maksiat yang kita buat tersebut, yang menyebabkan kita tahu kita nak urus macam mana. Ada orang ni bila mana dia buat maksiat, dia tak pandai nak urus. Hatta dia nak minta dengan ampun dengan Allah SWT, dia tahu, ya Allah, jahatnya aku, ya Allah, sebab apa aku buat macam ni? Yang menyebabkan datangnya putus asa. Ni tak pandai manage ni. Dia tak pandai urus diri dia. Kan? Ini bermaksud orang itu duduk dalam keadaan belum lagi sampai pada kedudukan yang kamil, yang sempurna. Kan? Sebab itulah kita duduk dalam proses belajar ni, sebenarnya kita nak bentuk diri kita. Bukan semata-mata mengajar tu nak mengajar, nak beritahu orang. Kita belajar tu sebab kita kata, nanti aku dah habis dah kitab ni. Bukan. Kan? Bukan. Tapi sebab kita nak belajar tu, kita nak bentuk diri kita. Kan? Saya baca benda ni sebenarnya saya nak baca untuk diri saya. Bila mana kita baca, ya Allah, banyaknya yang aku kena baiki, kan? Kita nampak benda tu. Jadi itulah yang menyebabkan kita tu tahu arah kita nak jadi insan kamil tu ke arah mana. Ini yang dibawa oleh para ulama. Dia halakan kita pada satu jalan yang mana terarah. Kan? Baik. Jarang sekali orang yang sedar tentang dirinya demikian. Kadang-kadang lupa, dia tak perasan. Atau mungkin memang dia tak tahu langsung. Itu pentingnya ilmu. Dan kebanyakan manusia lebih menyukai tanggapan baik manusia terhadapnya sekalipun melebihi apa yang sepatutnya mereka dapat. Dan sentiasalah seseorang itu beristighfar daripada hal demikian. Kita seronok kan. Kita seronok kadang-kadang orang tahu kebaikan kita. Kan? Betul, hidup ni ada benda yang kena visible. Maksudnya kita kena zahirkan benda tersebut. Dalam ruang lingkup kerja, benda yang kita buat tu kena tunjuklah. Tapi jagalah hati kita. Tapi ada benda tu kena sembunyilah. Biarlah rahsia di antara kita dengan Allah Ta'ala. Biarlah benda tersebut. Sebab tu ulama kata macam mana? Kalau kita buat baik, lupakan kebaikan kita. Tapi ingat kejahatan yang kita buat. Maksudnya dosa-dosa kita ingat. Baik tu tak payah ingatlah. Sebab memang benda baik tu memang kita kena buat pun. Tapi benda jahat ni yang menyalahi benda baik yang tu kena ingat. Sebab apa? Sebab lagi kali jangan buat. Jangan buat lagi benda tu. Dan benda tersebut salah, kena taubat pada Allah SWT. Itu yang kita asuh diri kita. Sebab tu bila mana orang puji kita benda baik, kita kata, memang benda baik pun aku kena buat. Dia puji tu buat apa? Kan? Sebab tu kita rasa jangan siapa. Tapi jangan kita cakap dengan mulut kita. Kau puji aku sebab apa? Memang benda ni kena baik, kena buat kan? Tak.
Kita kata, benda ni memang baik, memang aku kena buat pun. Kalau dia tak puji ke, aku puji pun, dia puji tak puji pun, memang aku kena buat. Sebab apa? Sebab agama suruh. Barulah hati kita akan diraja, akan terdidik dengan benda tersebut. Kan? Jadi perbanyakkan istighfar dalam keadaan demikian, kerana itulah merupakan salah satu ubat. Kan? Jadi ada apa saja berlaku, istighfarlah. Dengan istighfar tersebut sebenarnya dia membantu kita. Dia panggil apa dia? Dia panggil satu kekuatan untuk diri kita. Kan? Suatu bila mana kita lemah ni, kita cari kawan kita atau kita cari pasangan kita. Kan? Ada orang tu dia dapat kekuatan dengan dia jumpa dengan kawan-kawan dia. Ada ni orang tu dia dapat kekuatan bila mana dia dengan pasangan dia. Kan? Tetapi bila mana tak ada pasangan macam mana? Istighfarlah salah satunya, zikir. Zikir kita kepada Allah Ta'ala itu adalah kekuatan kita. Ada orang ni dia tak ada tempat dia nak mengadu. Kadang nak mengadu dengan kawan dia, nak mengadu dengan pasangan dia, rasa benda tersebut macam tak lepas. Kan? Cerita pun macam benda tersebut tak boleh cerita habis. Maka istighfarlah. Allah Ta'ala selesaikan benda tersebut. Sebab Allah Ta'ala nak tunjuk, dalam diri kita ni ada kita dengan manusia. Memang tak boleh. Tapi ingat, ada satu tempat tu, memang sampai satu ketika, manusia pun tak boleh selesai. Allah Ta'ala nak tunjuk macam tu. Iaitu macam mana? Kita dengan Allah SWT lah. Jalanan untuk menyelesaikan dalam kehidupan kita pada masa tu. Kan? Jadi istighfarlah banyak-banyak. Kan? Dapat tak dapat, jangan persoal. Ya Allah, aku banyak istighfar, sebab apa rezeki makin sempit lagi? Kan? Sempit tu sebab kita nampak lah. Tadilah saya terfikir kan, dalam bab rezeki, tiba-tiba terlintas lah petang tadi sambil balik kerja kan. Ada benda tu kadang-kadang kita nampak duduk dengan kita, hak kita lah kan. Tapi bukan rezeki kita lagi sebab kita tak guna. Tapi bila mana kita bagi sesuatu, kita bagi yang ada pada kita bagi pada orang, sebenarnya kita ada rezeki di sebalik benda tu. Apa contoh dia? Contoh macam ni lah. Tuan-tuan ada duit dalam bank. Ini sebagai penutup lah. Tuan-tuan ada duit dalam bank. Duit tu memang milik tuan-tuan lah. Akaun tuan-tuan dan sebagainya. Tapi satu hari tuan-tuan ambil, tuan-tuan beli hadiah kepada siapa? Kepada pasangan lah. Suami bagi kat isteri lah sebagai contoh. Ataupun isteri bagi kat suami. Ataupun bagi pada anak. Kan? Bila mana bagi benda tersebut, bermaksud hak milik kita telah ditransferkan kepada orang lain lah. Kepada anak kita ataupun kepada pasangan kita. Dengan kita beli barang tadi tu. Tapi di situ merupakan rezeki dia. Rezeki dia. Kan? Contoh, tuan-tuan beli telefon kepada pasangan tuan-tuan sebab telefon baru. Okey, rezeki dia nampak kan? Tapi sebenarnya tu, kat situ ada rezeki kita. Rezeki tuan-tuan. Kat mana rezekinya? Rezekinya merasakan seronok dan berasa gembira hasil daripada dia menerima hadiah daripada kita. Bila mana dia gembira, perasan tak kita ada kegembiraan? Dalam hidup macam tu lah. Kita duk nampak rezeki bila mana kita dapat. Sebenarnya di sebalik benda tersebut, ada rezeki yang kita dapat di sebalik kita berkongsi rezeki. Kan? Sama juga kita dalam istighfar. Kita istighfar ini, kita duk nampak, mana rezeki aku? Sebenarnya kita tak nampak, rezeki aku sempit lah. Rasa macam ni. Sebenarnya kita tak perasan. Kita dapat istighfar itu sebenarnya rezeki Allah Ta'ala. Masya Allah. Kan? Kita istighfar tu. Itu sebenarnya Allah Ta'ala bagi rezeki. Kan? Kita ada masalah, kita boleh istighfar. Itu sebenarnya rezeki daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Kan? Jadi itulah yang diajak oleh pengarang kita. Nak menyebutkan berkaitan dengan perbanyakan istighfar. Sebenarnya banyak lagi dalam perbahasan kitab-kitab lain. Ini antara yang dibawa oleh Imam Asy'arani berkaitan dengan perlunya kita banyakkan istighfar dan beberapa daripada fadilat dan kelebihannya yang disebut tadi. InsyaAllah akan datang kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitu lazimi sifat malu. Apa yang nak disebutkan dengan sifat malu tu, nanti insyaAllah kita akan tengok dalam pertemuan yang akan datang dengan izin Allah SWT, insyaAllah. Jadi rasa sekadar tu insyaAllah. Mudah-mudahan ada izin Allah SWT, kita akan bincang lagi dalam pertemuan akan datang. Allahu a'lam. Kondan. Alhamdulillah Ustaz. Boleh kita buka soalan? Silakan. InsyaAllah. Ada dalam berapa minit, 3 minit, 4 minit. Silakan jemaah yang mana nak bertanya. Ustaz, kalau tak ada orang tanya, saya nak tanya Ustaz. Ustaz, istighfar ni yang pendek tu ke yang panjang penuh tu?
Astaghfirullah saja ke astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu baca sampai habis ke astaghfirullahalazim saja ke? Istighfar ni nama. Nama bagi ucapan yang kita lafazkan untuk memohon ampun daripada Allah Ta'ala. So, umpama bismillah kan, dia nama dia basmalah. Jadi lafaznya adalah bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nama dia adalah ta'awuz ataupun isti'azah. Jadi lafaznya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istighfar itu kalau senangnya kita kata itu nama dia. Jadi lafaznya apa dia? Lafaznya astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi lafaz istighfar itu banyak. Jadi dalam banyak-banyak nama lafaz istighfar tadi tu, nama dia satulah, istighfar lah. So macam itulah gambaran dia. Dan boleh guna mana-mana lafaz istighfar. Okay, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang nak bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau nak tanya Ustaz, macam mana Ustaz kalau kita istighfar tu kita nak dapat kemanisan istighfar tu Ustaz sampai biar mesik dalam jiwa kita, dalam jantung kita tu Ustaz, macam mana Ustaz? Biar kemanisan istighfar tu saya tak dapat tak jarang-jarang nak saya dapat Ustaz. Macam mana Ustaz? Nak konsisten Ustaz? Dalam perbahasan awal-awal dia disebut lazimi istighfar antaranya pada dua waktu. Waktu di awal malam dan di akhir malam. Jadi salah satu kita nak merasakan kemanisan istighfar tersebut adalah bergantung kepada waktu. Contoh tuan-tuan, kita duduk pada waktu masa yang kalut. Sekarang ni anak-anak tak tidur lagi, pasangan kita pun tak tidur lagi, duk kalut lagi, duk urusan mungkin dengan urusan esok nak sekolah, mungkin lepas mayang nak makan apa semua lagi. Kita istighfar mungkin dia tak rasa sangat. Tapi kita mencari waktu yang sesuai. Jadi istighfar ni salah satunya untuk kita merasakan kenikmatannya, kita kaitkan dengan waktu. Ini antara yang dibuat oleh bagi Nabi SAW lah. Jadi waktu dia bila? Antaranya awal malam dan juga pada akhir malam. Jadi carilah waktu yang kita rasa paling sesuai sekali. Ataupun mungkin ada orang tu pada siang hari ketika mana mungkin suami anak-anak pergi sekolah, masa tu dia sembahyang duha, masa itulah yang hanya dia bersendirian, maka carilah waktunya masa tu. Satu. Yang kedua, kemanisan dan keseronokan dalam istighfar saat ketika hati itu memang dah berasa dia memerlukan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Macam mana hati boleh merasakan dia memerlukan keampunan daripada Allah Ta'ala? Memang dia dah betul-betul gazet dah. Aku ni memang banyak dosa. Aku ni pendosa. Kalau dia tak letakkan rasa tersebut, istighfar dia tak rasa apa. Sebagaimana kita letak betul-betul dalam diri kita dan confirm memang kita ada buat salah dengan orang, kita pergi minta dengan dia, minta maaf. Memang maaf tersebut adalah maaf yang berkualiti. Sebab apa? Sebab kita tahu salah kita kat mana. Maka kalau kita tahu salah kita kat mana, dan memang tak ada tempat yang kita kena minta, melainkan minta dengan Allah Ta'ala, hati kita dah pasak macam tu, masa kita minta tu, dia akan rasa. Dua. Dan yang ketiga, kita melazimi dengan memperbanyakkan dengan bahasanya kuantiti. Ini pernah kita sebut minggu lepas. Kuantiti tersebut, dia mendatangkan kualiti. Dengan bahasanya apa dia, orang putih kata tu, kan? Yang practice make perfect tu. Yang kita punya latihan kita. Latihan tu banyak. Dia tak datang lagi, tapi disebabkan lama, banyak sampai masa. Bila? Itu adalah rahsia Allah. Bila Allah Ta'ala nak bagi, itu rahsia Allah. Kan? Itu antara dia punya key point. Macam mana kita nak dapat kemanisan dan kenikmatan dalam istighfar, insyaAllah. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz. 9, 1 minit. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan. Ustaz, macam bila kita dapat melafazkan istighfar itu pun satu rezeki kan Ustaz. Sebab kadang-kadang misalnya kita nak lafazkan istighfar, kalau macam kita beristighfar, betul tak? Bila istighfar adamnya satu titik hitam di hati kita kan Ustaz. Maknanya susahnya kita nak menerima nasihat ataupun masuknya sifat mahmudah tu bila ada sifat mazmum dalam hati tu. Ustaz.
Setiap kali kita buat dosa akan diletakkan titik hitam dalam hati kita nisbah kepada dosa yang kita buat. Dan bila mana kita istighfar, maka titik hitam itu Allah Ta'ala akan hapuskan. Kan? Jadi saat ketika kita buat saat ketika kita beristighfar, kita letak bahawa kita tengah membuang titik-titik tu. Seumpama kita cabut lah, seumpama macam ni lah. Ada apa ni? Ada satu bekas, lepas tu kita letak jarum. Seumpama bila kata istighfar, kita tarik satu. Jadi bila mana kita rasakan macam tu, seumpama kita proses kita nak bersihkan hati. Seumpama itulah yang aku buang dalam hati kita. Kebuanglah hati kita. Dan buang daripada hati kita. Tapi bila mana kita merasakan susahnya istighfar, salah tu kerana dia banyak sangat jarum tu. Atau titik hitam tu banyak sangat. Kadang-kadang kita tak tahu, nak buang kat mana dulu kan? Nak buang kat mana dulu. Seumpama kita tak tahu, nak minta ampun dosa mana dulu so macam tu lah. Jadi disebabkan banyak sangat, tak tahu yang mana lah kali tak istighfar. Tapi sebab tu disebut tadi, biarlah kamu berbanyakkan istighfar sekalipun kamu itu istighfar tidak tentu kepada dosa mana. Seumpama pada hati kita tu salutan dosa tersebut terlalu banyak, ya Allah, aku minta ampun pada mana-mana dosa yang aku buat dan memang tahu aku dosa, kan? Tapi yang beratnya lisan kita, asbabnya salah satu kerana dosa kita. Beratnya lisan kita istighfar kerana salah satunya kerana dosa kita. Maka masa tu paksalah. Paksalah sekali dia akan jadi senang dan dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Allah A'lam. Ustaz, saya nak tanya satu lagi Ustaz, boleh tak Ustaz? Apa ni, dulu ada saya dengar kuliah yang Ustaz yang dulu kan, Ustaz kata ada antara dosa-dosa kita tu boleh dihapuskan dengan kita ambil uduk. Ada antara dosa kita tu kita boleh dengan istighfar. Ada dosa-dosa yang tu dengan dengan sembahyang taubat. Itu kategori dosa-dosa macam mana tu Ustaz? Saya pernah dengar, tak salah saya Ustaz, saya dengar Ustaz cakap yang ceramah-ceramah dulu-dululah. Macam mana Ustaz? Baik. Dosa ni secara umumnya dua dosa lah. Dosa kecil dengan dosa besar. Dosa besar ini dosa yang mana disebut secara khusus dalam hadis Nabi SAW dan juga dalam Quran. Dan juga dosa-dosa yang disertakan dengan azab daripada Allah Ta'ala berserta dengan juga laknat daripada Allah Ta'ala ataupun daripada Rasulullah. Maka itu dikategorikan sebagai dosa-dosa besar. Selain daripada itu, kata ulama, itu adalah dosa-dosa kecil. Berapakah bilangan dosa besar? Banyaklah perbahasan ulama. Ada yang kata 70. Ada Ibn Hajar dia himpunkan sampai ratusan pun ada. Kan? Tapi selain itu dikira sebagai dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini kaedahnya disebabkan rahmat Allah Ta'ala dengan keberadaan baginda Nabi SAW, maka syariat itu dimudahkan daripada sudut pengampunan dosa. Mudah daripada sudut mana? Seseorang yang melakukan ketaatan, maka Allah Ta'ala akan gugurkan dosa dia. Langkah kita ke masjid, lama mana berada dalam majlis ilmu, kita buat benda-benda baik, apa saja, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita. Kita ambil wuduk pun dihapuskan dosa kita. Dosa mana? Dosa kecil. Dan kita sembahyang pun dosa dihapuskan. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, seorang yang salat maka dia letakkan di atas kepala dia dosa dia. Saat ketika dia rukuk dan sujud, maka jatuh bergoleklah dia punya dosa dia. Bermaksud ketaatan yang kita buat itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Istighfar menggugurkan dosa-dosa kecil. Maka dosa yang kecil itu banyak ruang Allah Ta'ala buka untuk dihapuskan. Kenapa? Kerana nisbah kepada dosa kecil itu terlalu banyak. Secara zahir dan secara batin. Sebaliknya bagi dosa besar ini, dia satu hala ataupun satu kaedah. Iaitu dipanggil sebagai taubat nasuha. Dan taubat nasuha ini adalah syarat yang mana diperlukan bagi seseorang yang melakukan dosa-dosa. Tak boleh search dosa-dosa besar lah, yang telah dibahaskan oleh ulama yang dikeluarkan daripada hadis Nabi SAW. Jadi perkara kebaikan apa saja yang kita buat, maka dia akan menghapuskan segala dosa-dosa kecil kita. Dosa mana? Sekarang kita duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan dosa, insya-Allah, berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi dosa mana? Sama ada dosa mata kita boleh jadi, dosa telinga kita, dosa tangan kita, dosa hati kita, dosa fikiran kita boleh jadi. So kita tak tahu yang mana dosa Allah Ta'ala ampun. Maka dah lama dah buat baik ni? Tak. Dalam kebaikan yang kita buat, perasan tak dan yakinlah memang kita banyak lagi buat dosa-dosa, yang dosa-dosa tersebut belum lagi sempat terhapus. Buktinya, kalau dilihat kepada hadis Nabi SAW,
ditakdirkan bahawa seorang itu masuk syurga itu memang dia bukan masuk dengan pahala dia. Sebab pahala dia tidak mampu untuk menyebabkan dia masuk syurga Allah Ta'ala. Nisbah dosa dan kejahatan dia buat memang terlalu banyak berbanding dengan pahala. Tetapi yang masuknya adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita buat baik sebab apa? Sebab kita banyak dosa. Supaya Allah Ta'ala hapuskan dosa kita itulah. Kan? Allah A'lam. Okey lah, kita tutup lah Ustaz dah pukul 9 lebih. Alhamdulillah, saya simpan soalan untuk minggu depan. InsyaAllah. Alhamdulillah syukur pada Allah, kuliah maghrib kita ini berjalan lancar dengan izin Allah. Moga majlis kita ini dalam rahmat Allah. Moga Allah memberi kefahaman kepada semua jemaah dan betapa besarnya ganjaran dan dengan istighfar yang kita lakukan seperti yang telah disampaikan Ustaz dan keizinan Allah tadi, insya-Allah. Dengan itu moga Allah permudahkan urusan hidup dan mati kita nanti, insya-Allah. Moga Allah lindungi kita daripada sifat nampak baik hakikatnya tidak sebegitu. Wallahu a'lam. Moga Allah lindungi aib kita di dunia dan juga di akhirat. Jumlah kita sama-sama beristighfar sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Insya-Allah istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita tangguh pengajian kita malam ni, insya-Allah kita jumpa lagi nanti. Dengan itu saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit hebahan kuliah subuh pagi besok. Pada pukul 6.45 pagi kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan surah Yasin, doa dan terjemahan hikam jawi bagi Imam Tajuddin Athailah Askandari. InsyaAllah dengan itu ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz atas ilmu yang disampaikan malam ini. Dan saya mewakili Gemah Iman mohon maaf kalau ada kekurangan dalam majlis kita ini, dan segala yang baik itu daripada Allah dan yang kurang baik itu adalah daripada kelemahan diri kami sendiri. Dan bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa aslih lana sya'nana kullaha wa man hawlana wa ma bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa waqdi hawaijana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.